Siri lawatan Ketua Menteri ke semua daerah di Sabah memberi peluang bagi kerajaan negeri menyampaikan hasrat dan cadangan kepada industri yang beroperasi di daerah berkenaan untuk mengambil tenaga kerja dalam kalangan masyarakat tempatan. Datuk Seri Panglima Musa Jaman berkata kerajaan negeri amat menyokong usaha industri di negeri ini yang mampu membangunkan daerah tempat mereka beroperasi, khususnya dari segi pembangunan ekonomi rakyat setempat. Ini termasuk usaha menyediakan latihan untuk masyarakat setempat agar mereka dapat bekerja dan menyumbang dalam industri. Kita minta kepada tuan punya milik punya syarikat ini supaya keutamaan mesti diberikan kepada orang-orang tempatan, local people. Yang kita mau mereka diberi latihan yang secukupnya supaya mereka mahir dalam industri ini. Datuk Musa yang ditemui pemberita semasa lawatan kerjanya ke Ranau memberitahu siri lawatannya ke seluruh negeri yang merupakan program tahunan juga mampu mengeratkan hubungan masyarakat dengan pemimpin, seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Datuk Musa memulakan lawatan ke Ranau dengan mendengar taklimat pembangunan daerah Ranau, seterusnya melancarkan pesta durian dan buah-buahan tempatan Ranau. Beliau turut melawat projek syarikat perumahan negara berhad SPNB iaitu Taman Saujana Kinabalu terdiri dari 528 unit rumah teres setingkat yang telah siap tahun ini. Selain itu, Datuk Musa melawat ladang tanaman teh Sabati Garden serta ladang ternakan lembu dan tenusu Desa Cattle Dairy Farm di Kundasang. Seorang ahli perniagaan di Kota Kinabalu mendakwa ditipu sindiket parcel scam yang didalangi rakyat asing sehingga menyebabkan kerugian berjumlah RM67,000. Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata, lelaki berusia 50-an itu mendakwa berkenalan dengan seorang individu menerusi laman sosial Facebook yang mengarahkan lelaki berkenaan untuk memasukkan wang ke dalam akaun bank tempatan bagi menuntut barangan pemberian individu terbabit. Lelaki tersebut yang mengenali suspek selama beberapa bulan memindahkan wang secara berperingkat pada 25 Ogos lepas. Menyedari dirinya ditipu, beliau membuat laporan polis pada 2 September lalu. Sementara itu, SCP Chandra dalam sidang media di Kota Kinabalu memaklumkan sebanyak 86 kes penipuan love scam dan parcel scam melibatkan kerugian berjuta ringgit direkodkan di Kota Kinabalu sejak tahun 2012. Daripada jumlah itu, sebanyak 65 kes membabitkan parcel scam atau penipuan menghantar bungkusan yang didakwa mengandungi pelbagai barangan berharga termasuk wang tunai, manakala 21 kes lagi membabitkan love scam. Kebanyakan kes berkenaan masih belum dapat diselesaikan sehingga kini. Mangsa-mangsa dalam kes ini yang 86 ni berumur antara 30 hingga 50-an. It's between 30 hingga 50-an tahun. Dan jumlah kerugian terlibat dalam tempoh 5 tahun ni daripada 86 kes is 3.1 million. 3.1 juta. Parcel saja 1.5 million. Casanova 1.6 million. Orang awam dinasihatkan agar tidak mudah percaya dengan individu yang baru dikenali melalui laman sosial, khususnya mereka yang meminta maklumat peribadi, perbankan ataupun meminta wang dipindahkan ke akaun mereka. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, polis masih memburu 2 suspek utama dalam kes samun kedai di Menggatal pada 17 Julai lepas. Suspek dikenali sebagai Virus atau Apai dan asmula berasal dari daerah Tuaran. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis berdekatan. Buat julung kalinya, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA akan menganjurkan satu persidangan antarabangsa pelancongan spiritual, kebudayaan dan mampan SCST 2017 di Kota Kinabalu tahun depan. Ia juga sebenar tahun pelancongan mampan untuk pembangunan 2017. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Panglima Maximus Ongkili berkata, persidangan tersebut dilihat berpotensi sebagai prospek produk pelancongan baru di negeri ini. Ia sekaligus menjadi platform kepada para pemain industri, penganalisis, ahli akademik serta pihak berkepentingan untuk berbincang mengenai isu berkaitan produk kerohanian, perkhidmatan serta ekologi pelancongan. Beliau yang juga merupakan timbalan Presiden KDCA dan penasihat SCST 2017 menyatakan setakat ini seramai 40 peserta tempatan telah mendaftar untuk persidangan pada 1 hingga 2 Jun itu. KDCA, being a cultural organisation, always want to encourage our people
the Malaysians in Sabah, especially the natives, to look into the academic aspect of our culture, which is research and documentation. Dato' Maximus ditemui pemberita di Kota Kinabalu. Yuran penyertaan sebanyak RM1,250 dikenakan kepada setiap peserta. Ia merangkumi kit persidangan, akses kepada setiap sesi, makan minum dan persiapan logistik untuk acara-acara sosial. Kepada yang berminat boleh menghubungi talian 019-666-3086 atau email ke conference@kdca.org.my. Persatuan Pengusaha Pelancongan Koridor Kehidupan Kinabatangan KITA akan mewujudkan satu polisi untuk dipatuhi pengusaha pelancongan bagi menjadikan hilir kinabatangan sebagai kawasan mampan untuk generasi masa depan. Presiden KITA Alexander Yee berkata polisi yang akan diwujudkan itu berdasarkan hasil dapatan tinjauan oleh Profesor Madya Dr. David Newsom dan Dr. Kate Roger dari Universiti Murdoch, Australia mengenai pengalaman dan persepsi pelawat terhadap persekitaran pelancongan Sungai Kinabatangan. Tinjauan itu dilaksanakan pada Ogos tahun lepas membabitkan 346 pelancong yang tinggal di 8 rumah penginapan di hilir Kinabatangan. Dapatan tinjauan diumumkan oleh dua pakar tersebut dalam seminar tinjauan pelawat pelancongan hidupan liar di Sandakan. Sementara itu, dalam sidang media selepas seminar berkenaan, Dr. David memaklumkan tinjauan yang dijalankan juga menunjukkan terdapat peningkatan dalam kehadiran pelawat antarabangsa di pusat pelancongan sepanjang Sungai Kinabatangan. Sebanyak 36% pengunjung adalah mereka yang berumur antara 25 hingga 34 tahun. Faktor utama yang dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan itu adalah tarikan hidupan liar di kawasan tersebut. Jelas Dr. David, meskipun pelancong berpuas hati dengan keadaan di Kinabatangan, namun ada yang bimbang dengan kemampanan industri pelancongan di kawasan tersebut. Sambungan itu, beliau berpendapat adalah penting isu berkenaan ditangani bersama agensi terlibat serta masyarakat setempat. Seramai 89 pelajar Bahari Universiti Malaysia Sabah UMS sesi 2016-2017 menerima bantuan kebajikan bagi kategori ibu bapa B40 atau di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK. NAB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Muhammad Harun Abdullah berkata bantuan berjumlah RM26,700 itu ditawarkan menerusi program merubah idea menjadi realiti meniti di UMS sebagai usaha menjaga kebajikan pelajar-pelajar yang memerlukan. Jelas beliau, penerima bantuan itu merupakan pelajar yang tinggal di pedalaman dengan pendapatan keluarga di bawah PJK semasa iaitu sebanyak RM1,170. Pemberian bantuan berkenaan membuktikan UMS komited dalam memastikan kebajikan pelajar kurang berkemampuan atau memerlukan di universiti itu sentiasa terjamin. Profesor Dato' Dr. Harun berucap demikian dalam majlis penyerahan bantuan kebajikan pelajar yang disempurnakan Penaung Yayasan Nur Jauhar Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau mengingatkan pelajar agar tidak menjadikan faktor kemiskinan sebagai penghalang melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Sebaliknya, ia perlu dijadikan pembakar semangat untuk memperbaiki taraf hidup dan mencapai kecemerlangan. Pelibatan pelbagai lapisan masyarakat diperlukan dalam menjayakan program kemerdekaan bagi membangkitkan semangat cinta ke negara dalam kalangan rakyat. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Hamizah Samad berkata, semangat patriotik perlu disemai dalam jiwa masyarakat seawal usia kanak-kanak lagi. Meskipun negara telah mencapai kemerdekaan hampir 6 dekad, namun sekiranya rakyat lalai menjaga keamanan serta perpaduan sedia ada, tidak mustahil pengorbanan pejuang kemerdekaan terdahulu menjadi sia-sia. Beliau berucap demikian dalam program Jiwa Merdeka, anjuran Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tanjung Batu dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Parlimen Kelabakan di Kampung Merutai Besar, Tawau. Datuk Hamizah yang juga wakil rakyat Tanjung Batu menggesa semua pihak memainkan peranan masing-masing dan menolak anasir yang mengganggu gugat keharmonian negara. Pelbagai aktiviti diadakan dalam program berkenaan termasuk perarakan dan aktiviti kibarkan jalur gemilang oleh 128 kanak-kanak dari 4 tabika kemas dan pertandingan memasak makanan berasaskan ubi kayu dan pisang bagi memperingati sejarah sebelum merdeka.
Ekspedisi Merdeka menaiki kereta api dari Putatan ke Beaufort satu lagi program unik dalam menghayati erti kemerdekaan sempena sambutan Hari Kebangsaan. Menerusi ekspedisi anjuran pejabat daerah Putatan ini, peserta berpeluang berentasi beberapa daerah sekaligus melihat kemajuan yang dikecapi selama ini. Menurut Pegawai Daerah Putatan, Haji Abdul Ghani Haji Pangeran Yusof, pihaknya cuba mencari kelainan dalam mengajak masyarakat menghayati erti kemerdekaan. Ingin melihat sepanjang perjalanan daripada Putatan ke Beaufort ni macam mana kemajuan yang sudah dicapai. Ini adalah perkara utama yang mengapa idea ini orang bilang kita terjemahkan kepada saat inilah untuk kita memberi pendedahan di mana kita akan berhenti melihat pembangunan setiap daerah, dan dengan itu kita akan dapat membezakan pembangunan daripada dahulu dan sekarang. Ekspedisi sehari yang julung kali diadakan di negeri ini bukan hanya mengujakan para peserta, malah membuka minda mereka agar lebih menghargai nikmat kemerdekaan. Dia memberikan satu perubahan baru kerana membawa semua penduduk di Putatan untuk berjalan menaiki kereta api ke Beaufort. Pelajar-pelajar boleh melihat perkembangan dan pembangunan yang ada di kawasan mereka dan boleh belajar apa itu erti pembangunan. Dapat tengok pemandangan yang cantik. Dapat pergi tempat yang belum pernah pergi lagi lah. Dan di situ dapat kami berpengalaman berjumpa yang dua daripada yang ketua-ketua kampung, ada yang dari pejabat lain. Orang-orang yang baru dan lama mengenal yang ini adalah program untuk kemerdekaan. Semangat patriotisme yang ditunjukkan para belia ini di dalam daerah Putatan memang boleh dibanggakan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2016. Hampir 200 peserta menyertai ekspedisi melewati stesen kereta api Papar, Pungawan, Membakut dan Beaufort yang merupakan destinasi terakhir peserta diraikan pihak pejabat daerah Beaufort. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Berlangsung ketika ini sambutan Hari Kebangsaan peringkat daerah Tenem 2016 bertempat di Padang Pekan Tenem. Majlis rasmikan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Radin Malik. Sementara itu pukul 8 pagi ini akan berlangsung Intan Sabah Ministerial Talk Lensa Inovasi bersama Menteri Sains Teknologi dan Inovasi bertempat di Intan Kapus Sabah, Tuaran. Hari sekali pukul 7.30 malam nanti Konvensyen Peladang Penternak dan Nelayan peringkat negeri akan diadakan di Hotel Platinum Putatan. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Syarizam di Angkasa Puri. Silakan Syarizam.